Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, good morning all happy people. Apa khabar semua? Okay, Alhamdulillah. Sekarang kita semua sedang diberi cuti yang panjang dan saya yakin insya-Allah kita semua dapat memanfaatkan masa yang panjang ni dengan baik bersama keluarga di rumah kan. So, Alhamdulillah. Saya nak ucapkan terima kasih bagi semua yang konsisten berkongsi. Okay, tahniah bagi yang memang hantar lunch plate setiap hari. Okay, tahniah bagi yang committed. Okay, dan dah belajar ikut meal plan, dah ikut portion, minum air yang cukup kan. Banyak perkara sebenarnya telah berubah dan saya rasa insyaAllah anda semua memang cukup awesome. Memang bagi energy 100%. Okay, terima kasih buat semua cukup committed. Alhamdulillah. Bagi semua yang sharing, okay? Dan tahniah bagi yang memang selalu berkomunikasi dengan coach anda masing-masing to maximize your result, untuk tambah baik lagi supaya insya-Allah bila kita selalu tanya coach kan, sebab saya yakin bila kita keep on buat benda yang baru dalam hidup ni, kita ada banyak soalan nak tanya kan. So just ask, okay, just tanya dekat coach, insya-Allah coach akan jawab, ya. Yeah? Okay, so each of us Alhamdulillah saya yakin mendapat kesan yang bagus yang tengah booster program. So nanti kita dah menghampiri timbangan akhir dah ni. Okay, so saya nak ucapkan terima kasih pada para coaches. Okay, sebab apa? Bawa anda masuk kat dalam grup, okay, dan membina transformasi anda. Alhamdulillah. Okay, salah seorang yang membantu saya kat dalam grup ni. Alhamdulillah. Okay. Para coaches anda yang memang sangat-sangat committed, read plate setiap hari kan, ada form air dikeluarkan supaya kita ingat, oh I tak cukup air lagi pada hari ni kan. So reminder ni memang penting. Okay, dan sebab apa, macam saya tak mampu nak handle this group alone. So Alhamdulillah saya ada para coaches yang amazing di belakang saya. Okay, kami buat sama-sama dan saya yakin buat masa ni insya-Allah coach anda dah jadi sahabat karib anda. Memang sebab apa, bila kita nak buat betul-betul, so kita banyak bertanya, so kita always ada soalan, so kita kerap berhubung kan. Okay, dan bila kita nampak perubahan tersebut, sebenarnya saya yakin ramai kawan-kawan yang dah mula nampak perubahan kita. Okay, mungkin ada orang lain yang dah mula nampak kita, wah dah nampak kecil apa semua kan. Dan saya yakin buat masa ni coaches anda adalah antara 5 orang terapat dalam hidup anda. Sebab penting siapa yang kita rapat, 5 orang yang kita paling rapat dalam hidup kita, very very important. Dan jika anda masukkan coach anda salah seorang daripadanya, anda sangat beruntung. Sebab apa, insya-Allah bukan setakat kita dapat buat perubahan yang lebih baik, insya-Allah kesihatan kita pun akan jadi lebih baik, insya-Allah. Sebab kita akan ikut sifat orang yang rapat dengan kita. Kalau sifat orang yang rapat dengan kita dengan kuat sentiasa jaga makan, so kita pun akan jaga makan, macam tu kan. Okay, so dah very easy. Apa-apa yang nak tanya tu boleh tanya dekat coach. Dah tak perlu nak research lagi kan, dah senang. So Alhamdulillah saya sendiri bersyukur sebenarnya kerana apa yang kita ada pada hari ni sebenarnya support group ni. Kalau tak adalah coaching ni agaknya kan sangat bezalah. Sebab kita dah sekarang pun nak jumpa pun dah tak boleh kan. Dan kita memang 100% online. Okey, lagipun semua pun busy, ada kerja, ada tanggungjawab masing-masing. Kita ada tempat dekat, tempat yang berbeza walaupun satu negeri kan. So ada yang duduk dekat Sabah, Sarawak, ada Johor, ada KL, ada Kelantan, ada Brunei, Singapore kan. Jika kita nak jumpa semua sebenarnya it's almost impossible. Tapi insya-Allah nanti saya nak jemput anda semua. Kita akan ada e-superstar recognition day di mana kita nak bagi penghargaan. Okay, so kita akan insya-Allah jumpa secara online, very easy, dapat at your own comfort zone. Okay, sebabkan kita punya sekarang ni memang you have to stay at home sampai 14 hari bulan 4. Jadi kita akan ada e-superstar insya-Allah pada 9 hari bulan 4 nanti. So di rumah sahaja. So saya nak jemput semua, nanti kita akan jumpa secara virtual. Okay, so insya-Allah supaya kita akan lebih kenal, okay, boleh tengok kawan yang lain sekali insya-Allah ya. So group coaching ni sebenarnya dah bantu ramai orang. Okay, sebab apa? Ada ramai orang yang memang ada misi yang sama sebenarnya. Jadi yang seronok kita kat dalam grup ni
kita ada misi yang sama. Semua kita insyaAllah nak sihat, nak turun berat badan kan, sama intention. So bila kita berada dalam grup yang sama, insyaAllah kita lebih laju untuk capai impian kita. Okay, sebab support group kita ni dalam misi yang sama juga. Okay, so bab kata peribahasa, kalau kita nak tahu siapa diri kita, kita tengok siapa 5 orang yang paling rapat dengan kita. Okay. So kalau 5 orang yang paling rapat dengan kita tu orang yang baik-baik, contoh kuat ibadah, kuat solat kan, sooner or later kita pun akan ikut juga. Macam tu kan. So kalau yang control meal plate ni lagilah, memang wah ada orang ingatkan, wah macam ni tak boleh lah, macam ni boleh lah, macam tu kan. So kita akan sentiasa beringat. Okay, so insyaAllah kita nak belajar 3 topik di mana saya yakin anda semua ni actually dah masuk minggu dan kita dah nak almost to the end. Banyak berlaku fat loss. So kita nak increasekan lagi fat loss kita. Okay, so bila ikut betul-betul guidance yang coach anda bagi, walaupun tengah waktu cuti ni, makan ikut time, makan ikut portion yang betul, makan makanan yang dalam meal plan sahaja. Okay, so bila kita beli makanan sebenarnya, saya yakin banyak sekarang kita akan keluar pergi groceries macam biasa, tapi mungkin sebab dah cuti ni, yang best dia satu blessing, kita dapat kawal makan instead of kita beli, kita dapat masak kat rumah kan. So kita dapat jagalah apa yang terkandung kat dalam makanan kita. Okey, tapi kita tak boleh lari juga dengan membeli makanan yang mempunyai label. Okey, sebab apa? Tak boleh tidak, kita akan beli juga makanan proses. Okay, so apa yang kita makan sebenarnya dia akan bagi efek kat badan kita, betul kan? Okay, basically most of us sebenarnya sekarang ni taklah makan makanan berpaket, tapi saya share untuk kita ada ilmu. Okay, tapi just to untuk bagi kesedaran pada semua, makanan yang kita tengok dekat pasar raya tu dia tak mematuhi labeling law secara, orang kata secara telus. Okay, so labeling law ni dekat situ ada nutrition fact, betul tak? Ada nutrition fact. Tak semua company dia mematuhi nutrition law yang ada. Sebab apa? Yang pertama, first rule dia, nutrition fact ni dia kena nampak jelas. Okay, nampak jelas. Second, bahasa dia boleh difahami. Okay, bahasa Melayu ke, English ke, tak ada masalah yang kita boleh baca lah. And then yang third, ditulis dengan unit yang betul. Okay, so gram ke, sentimeter padu ke kan. Ada yang tulis dalam unit bahasa yang kita tak faham. Okay, pastikan anda beli makanan yang anda faham labelnya sebenarnya. Ya. Okay, so kita kena baca tu bukan setakat ambil beli sebab dah biasa beli yang tu kita pun ambil kan. So why not sekarang kita ada research sikit, kita sendiri baca. Okay, yang kita faham label supaya kita tak tertipu dengan isi kandungan makanan tersebut. That's why kena tahu makanan yang kita makan ni adalah selamat untuk dimakan ataupun baik untuk badan kita atau tidak. Okay, so bila cakap pasal label, kita nak tengok apa? Kita nak tengok selalunya lemak, gula, kalori, kolesterol, sodium kan. Sodium tu apa? Garam. So siapa tahu apa yang patut kita tengok? Siapa tahu? Okay, ada beberapa elemen yang kita patut tengok. First kali kita nak tengok apa yang penting adalah tentukan makanan tersebut. Example, okay, kita tentukan dulu makanan tersebut. Okay, contohlah, kalau contoh nak pergi tengok kerepek, okay, nak pergi tengok kerepek, of course lah kerepek ni dia tak sihat. Mana ada kerepek yang sihat, betul tak? Okay, so Maggi mestilah yang tak sihat. Apa nutrition fact kat Maggi yang buat nutrisinya untuk badan? Okay, ayam goreng, contoh kan, ayam goreng, bila dah ayam tu sihat dah sebenarnya, tapi bila dah digoreng, minyak dekat minyak masak tu masuk dekat ayam tu juga. So dia tambah lagi plus minus kalori kita kat dalam ayam tu. Jadilah ayam tu satu ketul yang kalau dibakar dia jadi mungkin lebih kurang dalam berapa kalori, lebih kurang dalam 70 to 100 kalori. Kalau digoreng dia jadi lebih lah 200 ke 200 lebih kalori ketika tu. Tengok jadi minyak juga, tengok berapa lama juga dia deep fry kan. Okay, so apa yang kita pilih ni should be makanan yang lebih baik daripada makanan yang tak baik. Okay, so kita pilih kita hanya sepatutnya, kita sepatutnya pilih makanan baik dari yang terbaik. Faham tak? Bukan makanan, saya nak pilih makanan, saya pergi beli kerepek. Apa contoh kerepek yang paling baik? Atau apa contoh kerepek yang paling sihat? Mana ada. Sama juga macam mi segera, macam nak beli Maggi kan. Kata, saya nak beli mi segera, dah tentu-tentu tak baik, jadi saya pilih brand Pama lah, sihat sikit. Bukan macam tu. So nampak kat situ kita kena faham, kita nak pilih makanan terbaik daripada yang terbaik. Ya.
Okey, so contoh susu low fat, fresh milk. So kita tengok pada mana? Kita tengok pada dia punya label dekat belakang. Okey, 200 ml bagi kita 90 kalori. Okey, lebih kurang dalam 5 gram protein. Okey, 200 ml 90 kalori, 5 gram protein. Okey, kalau kita tengok yogurt, okey, contoh beli yogurt kan. Yogurt 150 ml lebih kurang dalam 140 kalori, 7 gram protein. So kalau kita tengok kacang pula, okey, kacang dalam 35 gram lebih kurang dalam segenggam lah tu kan, dalam plus minus lebih rendah daripada 200 kalori lah, rendah lebih untuk kita buat snacking tu kan, dalam 10 ke 15 biji. Okey, peanut butter pula yang no added sugar. So kita ambil satu serving yang nipis, guna sudu kecil 100 kalori, macam tu kan. So whole meal bread 2 keping dalam 140 ke 200 kalori. So oat satu sudu 130 kalori. So oat kita kena pilih yang kena masak lah, ya, yang kena masak. So satu sudu oat bagi kita lebih kurang dalam 60 kalori. Tinggi juga kalorinya. That's why kenapa kita tak ambil instant oat, sebab dia ada benda proses sebenarnya. So ada tambahan unsur lain, macam tu. So itu kita nak tengok makanan yang terbaik daripada yang terbaik, macam tu, ya. Macam contoh kita pilih yogurt kan, yogurt pun ada jenis-jenis dia kan. Okay, Greek yogurt, yang terbaru yang saya pun baru tahu, kita ada Be Fine. Be Fine yogurt ni lebih baik, dapat jumpa brand yang ini kan. So kita pilih makanan yang terbaik daripada yang terbaik, macam tu. Okay, so atas sekali bila kita tengok dekat labeling tu, kita akan tengok serving per package kan, dalam 250 ml. So kita akan tengok kalori pula, serving per package, dan kita tengok kalori per 100 ml. Kalori dia lebih kurang 48 kalori contoh. Okay, gula dia 12 gram. Tinggi tu. Tinggi juga Okay, sodium dia 8 gram. Okay, tapi dia tulis less sugar. Less sugar. Sebenarnya 12 gram ni tinggi gula. Okay, tapi labeling kata less sugar. Bila labeling kata less sugar, mungkin kita ada tendency pergi ambil lah dekat rak tu kan, sebab dia tulis less sugar. Maka kita pun tak baca benda-benda lain. Okay, so tulis 48 kalori. Biasanya anda tengok kan, sebenarnya contoh kalau air manis, mana ada air manis yang lebih kurang dalam bawah pada 50 kalori. So air manis roughly dalam 180 ke 200 kalori. That is the normal calorie. Okay, so nasi macam contoh lah nasi yang nak beli untuk nasi goreng contoh kan. Okey, cadangan untuk 12 orang makan punya, kita kata yang dia punya paket-paket tu kan. Okey, so contoh tuna kan, selalu mungkin kat sini nak beli buat sardin ke, siapa pandai buat sardin homemade lagi baik lah, ya. Okey, so tuna, okey, saya ambil contoh saya suka ambil contoh yang packaging macam mackerel ataupun sardin ni. Kenapa? Sebab memang ni lah banyak makanan tin kan. Okay, so let's say kita tengok tuna in calamansi. Calamansi ni apa? Calamansi ni lemon. Okay, kita tengok limau dia mungkin potong lemak, macam tu kan. So lepas tu kita tengok tuna in chunks in water. Okay, so kalau kita tengok tuna in vegetable oil dengan tuna chunks in water, mana yang kita nak pilih? Calamansi ke lemon tadi? Vegetable oil pun bagus juga. Chunks in water, mana saya nak pilih? Contoh okay, kalau calamansi tadi 418 kalori, kalau vegetable oil 198 kalori, kalau in water only 147 kalori. Kalau kita tengok kat situ, kita faham memang sebenarnya bukanlah limau ni yang bantu bakar lemak tu, sebab sebenarnya tinggi pula kalori dia dekat situ kan. Okay, tapi actually kalau kita tengok dia punya protein, dia punya serat, dia punya air kan, sebenarnya bila kita buat pilihan nak beli macam sardin, ambil chunks in water. Macam kalau nak buat sapu atas roti, let's say for nak travel ke apa ke kan, so kita ambil chunks in water, sebab yang ini memang paling baik, kalori paling rendah, protein paling tinggi. Okay, kita kena ambil makanan yang rendah kalori, tinggi protein, rendah lemak, macam tu, ya. Okay, so makanan tinggi lemak ni selalunya rendah protein, ya. Makanan tinggi garam, tinggi lemak. Tinggi garam, tinggi lemak. Garam apa bahasa sains dia? Sodium. Okay, and then makanan rendah garam, rendah lemak, kebiasaannya biasa kita tengok pada yang tu yang sihat.
Okey, so kita akan tengok yang kalori dia, kita akan tengok gula rendah, garam pun rendah. Okey. Dan biasanya kita pilih makanan bukan makanan yang macam nak snacking apa snacking keripik. Tak payahlah pergi cari keripik yang memang terbaik dalam kalangan terbaik. Okay, macam contoh kita ambil apple lah. Apple pun ada macam galak apple yang memang crunchy tu. Kenapa dia lebih mahal? Macam tu. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab kan. Daripada apple yang mungkin kita nampak dia a bit murah sikit dan bukan crunchy. So ada beza dekat situ. So kita pilih makanan yang terbaik daripada yang terbaik. Sama juga macam roti. Tapi saya faham at the moment ni susah sikit nak cari roti. Tapi selalu dekat 7-Eleven insyaAllah ada. Dan yang paling saya seronok, selalunya roti wholemeal dan juga roti purple tu kurang peminatnya. Sebab orang tak berapa nak faham. Orang nak sihat yang faham. Okay. So banyak air minuman dalam Herbalife best sebab rendah kalori, bantu dalam metabolisme anda. InsyaAllah akan booster program dah mula today. 3 days akan ada liquid. So all the best for all booster team. Okay, insyaAllah. So kita akan buat sama-sama. Kita akan experience sama-sama perubahan macam mana badan kita reset. Okay, so kita jumpa dekat topik yang seterusnya.